Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Nazir, Pengerusi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Datuk-datuk dan sidang hadirin sekalian. Ya. Dah 7.45, jadi kita sekejap ya, terpaksa masuk Isya ya. Tak begini, saya banyak masjid saya pergi, sebab dia formatnya kadang-kadang tu berbeza jauh. Macam di sini lepas azan tu, sekali dengan azan 15 minit baru salat ni tak? Bermula daripada azan sampai kepada salat 15 minit, dia tengok elak. 10 tak, maksud ini maghrib tadi bukan 15 minit ni. Ya, tapi memang antara yang lama lah. Di tempat-tempat lain 10 minit. Jadi, ya. Oh gitu ya. Apabila buka puasa dulu. Tak apalah, loncat tu. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang lah ya. Ya, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi. Satu perkara yang saya rasa terkesan sangat lepas. Lepas PKP inilah. Satu masjid di Semenyih. Sebelum PKP itu ramai betul, dalam sekitar 200 orang adalah. Setiap kali saya pergi kuliah. Tapi sekarang ni satu saf tu tak boleh dalam 15 orang, 10 orang. Dia kata macam tu Ustaz, sejak lepas PKP ni. Tapi waktu kerjaan ketat ke syarat tu, bertempik, berjerit dalam viral dalam YouTube, kata mengapa masjid tak buka, mengapa masjid tak buka ya. Tapi apabila dilonggarkan, bukan masjid yang penuh, tapi restoran dengan tempat peranginan yang penuh. Nampaklah orang kita ni buat kerja apa-apa modi ya. Bukan realistik. Banyak buat kerja ikut modi, ikut emosi. Itu satu perkara yang saya rasa pelik. Kan ke viral waktu keluar dalam waktu kemuncak PKP tu, mengapa masjid gini, apa macam-macam sampai maki hamun keluar. Jadi bila dah dilonggarkan sekarang ni, tak ada apa-apa, tak ada halangan dah. Walaupun penjarakan masih kosong lagi penjarakan pun. Sebab surau-surau pun dibiarkan untuk buat solat Jumaat. Jadi tidak timbul masalah tak cukup tempat. Tapi macam tu juga. Tapi kalau pergi ke tempat-tempat mainan, tempat makan, apa semua tak timbul. PKP tak timbul, penuh. Itu yang orang mula dah heboh sekarang ni. Mengapa penguatkuasaan SOP tu ketat di dalam masjid surau tu, tapi di tempat makan, di restoran, di padang mainan tak ada pun. Jadi ini pun satu perkara juga. Ada orang kata ini agenda SOP ni agenda Yahudi ni. Ada orang kata gitulah. Walaupun kita tak setuju. Tapi cara yang berlakunya seolah-olah macam itu. Tak apalah. Tak lama kita tengok puasa. Tengok puasa ni pun kering juga. Ada satu jemaah dah beritahu kepada saya tak beritahu lah di mana-mana jemaah tu. Dia tua dah. Dia kata, Ustaz, saya tak akan pergi masjid surau Jumaat, dia tak sembahyang 2 tahun lebih dah. Selagi penjarakan ni tak didekatkan, ini agenda Yahudi, dia kata ni. Dia kata gitu ya. Saya terperanjat orang tu. Tapi adalah tuan-tuan sekalian tadi ni. Ya, berbalik kepada tajuk. Ini saya dah sebutkan. Saya nak bagi malam ni iman dan amal, beriman dan beramal. Walaupun dalam tajuk satu penceramah dia guna itu kitab Iman dan Kehidupan, sebenarnya kitab itu dia terjemah daripada sebuah kitab Yusuf Qardawi, Al-Iman wal Hayah. Jadi dia pakai kitab tu agaknya waktu dia mengajar tu dia kekalkan tajuk Iman dan Kehidupan sebagai satu buku. Tapi saya nak cakap malam petang ni, iman dan amal ni begini. Tuan-tuan tengok, di dalam Al-Quran, gandingan dua perkataan, amanu wa amilus salihat. Mereka beriman dan buat amal yang baik. Mereka beriman dan buat amalan yang baik.
digandingkan terdapat lebih 70 tempat. Pakej beriman dan buat baik. Dalam arti kata tidak ada arti jika beriman tak buat baik. Atau sebaliknya buat baik tapi tidak beriman. Itu lagi-lagi tidak ada makna apa-apa. Itu pendapat yang betul-betul sekular lah. Buat baik tanpa beriman. Banyak juga orang yang buat baik tapi tanpa beriman. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kepentingan kepada iman ini sebagai orang Islam memang tak dapat kita nafikan lagi dah. Bahkan dalam konten kita sekarang ni pun, definisi iman yang saya nak bagi, definisi yang telah diterima pakai oleh kesemua ulama secara majoriti, ada 3 komponen penting dalam iman ini. Yang pertama dia panggil at-tasdiq fil qalbi ataupun belief in heart, percaya dengan hati. Percaya dengan yakin tuan-tuan sekalian, jangan percaya saja. Ada orang dia percaya rokok tu tak bagus tapi dia tak yakin, dia hisap juga. Percaya ni sampai peringkat dia yakin. Macam orang diberitahu oleh bomba jangan pergi tempat tu kebakaran besar, dia tak pergi walaupun dia tak nampak lagi. Sebab dia percaya, dia yakin betul. Dia tak pergi. Ramalan cuaca kata ombak besar di laut, jangan pergi kapal-kapal kecil atau perahu akan bahaya, dia tak pergi sebab dia percaya, dia yakin benar. Tapi kalau orang kata jangan mencuri, jangan menipu, jangan ambil rasuah, dia ambil juga. Tapi dia kata dia percaya kepada syurga neraka. Jadi ketika itu dia lebih percaya berita dunia ni. Dia lebih percaya tu tentang berita bomba, berita ramalan cuaca daripada dia percaya syurga neraka ni. Percaya macam ni tak dikira beriman. Percaya, orang kata percaya tak yakin. Macam saya katalah, kalau orang tu dia yakin betul-betul rokok tu berbahaya, walau macam mana pun dia usaha untuk berhenti. Dia tak kata-kata bohong, tapi dia ini perbezaan di antara percaya yang tak yakin. Sebab itu di dalam Islam percaya saja tak cukup, tapi percaya dengan penuh keyakinan. Sebab itu dalam ayat surah Al-Baqarah tu, ayat yang keempat kelima kan, wa bil akhirati hum yuqinun. Kan ada di ujung tu sikit tu, ayat berapa tu? Tentang akhirat kamu mesti yakin, tak boleh setakat percaya. Yakin seperti mana dia yakin berita dunia tadi, sampai dia tak pergi ke tempat tu, dia pusing balik dengan motorkar walaupun sekali cakap je. Tapi kalau berita-berita akhirat ni masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau sebaliknya. Tapi dia mengaku percaya. Jadi percaya macam tu tak memadai. Saya ingin nak streskan, banyak orang macam itu. Kalau kita katakan awak tak beriman, dia boleh bertumbuk dan sebagainya. Tapi perangai macam orang tak beriman. Seolah-olahnya dia tak percaya kepada ugutan Allah, seksa neraka menunggu dia kalau dia buat maksiat, dan janji Allah untuk bagi balasan syurga kalau dia buat baik. Sedangkan kalau benda-benda berita dunia ni cepat-cepat dia bertindak. Kita katakanlah macam ni, pergi scan, awak ni ada masalah, ada tumbuhan sikit ni, balik tak boleh tidur dah, dia percaya benda tu betul. Takut kanser ya tak? Oh dah mula kelang kabut dah. Akhir-akhirnya teruk berita tu daripada keadaan sakit. Sebab apa? Dia percaya dan dia yakin. Tapi kalau penyiksaan yang dia bakal lalui di akhirat kelak lebih teruk daripada kanser tu, tak kisah pun. Jadi tuan-tuan sekalian, mengapa jadi begini? Soalannya, bagaimana pendidikan kita gagal untuk menanamkan kepercayaan dan keyakinan tu sehingga peringkat boleh mengubah tingkah laku dia. Kalau setakat mengajar ilmu, kata buat gini-gini, masuk puasa dan berbagai-bagai ceramah-ceramah gitu saja, tak boleh menanamkan semangat keyakinan, kepercayaan itu sampai peringkat dia boleh mengubah tingkah lakunya. Susah. Saya ada anak-anak yang badannya besar sikit. Saya kata kena kontrol makan. Kalau setakat kita nak jaga, walaupun ni kalau tak kontrol makan tak boleh. Tapi dia orang buat tak kisah aja. Buat tak kisah aja. Tapi apabila dah umur baru menyentuh awal 40-an, akhir 30-an dah mula dah di borderline darah. Lutut dah mula bau dah sikit sebanyak serius. Tapi dah agak terlewat tu.
Kalau kita yakin yang makan lebih itu berbahaya daripada awal, bukan tekad percaya aja. Kontrol awal, reduce berat makan, kontrol makan, mungkin tak jadi macam itu. Jadi selalunya kepercayaan dan keyakinan ni lewat datang. Dan Tuhan telah sebutkan benda tu dalam Al-Quran banyak tempat, tuan-tuan sekalian. Bagaimana orang-orang yang di dalam neraka tu dia menyesal tentang segala apa yang berlaku di dunia ini. Sehingga apabila ditanya, saya tak ingat ayat tu dengan penuh. Apabila ditanya oleh ahli syurga, terutama kita baca tu surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, tak ingat surah apa tu. Mengapa kamu berada di neraka? Tanya orang ahli syurga. Dia kata, kerana kami tak salat ketika di dunia. Kalau kami tahu begitu, kami tak macam ini. Dia macam-macam ceritanya. Jadi penyesalan macam ini puncanya kerana berada di dunia ini percaya yang tak yakin. Sebab itu ciri utama ni dalam bab ini percaya dengan yakin. Sebab itu dia panggil at-tasdiq bil jazmi. Percaya dengan penuh jazam, makna percaya dengan penuh yakin. Dan tuan-tuan, tugas ini perlu kita tanamkan betul-betul kepada anak-anak kita. Ini tidak ada kena-mengena dia mengaji agama atau tidak. Pengajian agama satu hal. Kadang-kadang banyak ke ilmu agama tapi kelentong pun banyak. Tapi menanamkan anak-anak kita supaya dia committed tentang benda agama sejak daripada dia kecil, insya-Allah. Dia pergi bidang apa pun tak apa. Saya ada pengalaman begitu, anak-anak saya semua tak pergi bidang agama. Pergi jadi doktor, engineer, jadi apa. Tapi sebab kita telah tanamkan semangat keimanan kepada Tuhan satu dan semayang daripada kecil. Dan kita pun bimbing, insya-Allah. Dan alhamdulillah benda itu tak bangkit. Jadi ini ciri yang pertama. Sebab itu nak tanamkan ciri ini, tuan-tuan sekalian. Nabi telah mengambil masa 13 tahun di Mekah. Hanya semata-mata nak menanamkan keyakinan, kepercayaan. Waktu itu tidak ada syariat yang lain. 13 tahun tadi setakat nak menolak syirik. Nak tanamkan iman kepada Allah. Itu saja 13 tahun. Sambutan tak setera mana. Itu ciri yang pertama, yang paling utama sekali. Saya bidang ni ikut priority, bukan bidang ni ikut dulu kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan dan kepercayaan itu mesti dilafazkan dengan mulut. Itu dipanggil verbal confession. Voluntary verbal confession. Mengaku dengan penuh ikhlas. Pengakuan yang macam mana? Aku dalam formalitinya ialah mengaku secara syahadah kita. Jadi syahadah itu bukan benda yang boleh hanya sebagai perhiasan tahlil masjid. Itu bukan setakat itu. Syahadah itu merupakan ikrar pengakuan kita. Tentang itulah pegangan kita di batin. Sebab itu kita kata asyhadu. Saya bersaksi kepada diri saya sendiri. Saya bersaksi kepada diri saya sendiri. Itu maksud asyhadu. Kalau kita kata jemah yang lain pun payah. Sebab itu dikatakan aku naik saksi. Itu bahasa klasik. Tapi kalau bahasa moden ni, saya bersaksi kepada diri saya sendiri yang saya percaya. Allah, mulut saya ni. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Penyaksian yang macam itu mesti datang daripada hati. Sepenuhnya. Itu dipanggil syahadah. Kalau tak datang daripada hati, mengaku dengan mulut saja seperti kebanyakan sekarang ni, minta maaf saya sebutkan. Kalau saya sebut kasar pun bukan kasar, ini masalah betul. Kalau benda tu bukan datang daripada hati, setakat dia mengucap tak berhenti sekali ataupun dia mengaku, tapi bukan datang pada hati, namanya munafik. Sebab definisi munafik, maksudnya mengaku dengan mulut tapi hatinya tidak macam itu. Itu dipanggil munafik. Tuan-tuan fikirlah, bukan saya nak menakut-nakutkan atau tidak, tapi itu implikasinya. Semua orang mengaku. Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tu? Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa la yash'urun. Tuan-tuan tengok surah yang ayat ke-8 ke berapa tu? Al-Baqarah. Ramai daripada manusia yang mengaku beriman. Dia sebut dah. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah. Nak tengok. Allahu Akbar. Waktu-waktu ni juga nak cari payah. Nanti kejap ya.
setengah minit. Ya. Wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ramai manusia yang mengaku beriman dengan Allah, macam saya kata tadi lah. Mengaku beriman tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Itu Tuhan yang sebut ni. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Pengakuan mulut itu hanya sekadar menipu Allah dan menipu orang-orang lain. Dia sangka dia buat begitu, maknanya boleh tutup apa yang ada di hatinya. Orang kata dia bagus. Pergi masjid, jampu semua dekat-dekat nak pilihan raya. Tapi waktu lain tak pernah nampak di masjid. Penampilannya nampak macam orang beriman tetapi sebenarnya tidak. Itu munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka terdapat satu penyakit, iaitu penyakit yang tidak berterus terang kepada dirinya sendiri, penyakit yang tak puas hati dengan apa-apa yang ada, tapi dia sembunyikan benda itu. Apa yang ditunjukkan ialah penuh dengan kepura-puraan. Jadi tuan-tuan tengok ayat sampai habis, tafsirnya panjang. Jadi ciri yang kedua ni, pengakuan dengan mulut dari pengakuan yang penuh, yakin menggambarkan di hati dan tanpa sebarang condition. Kalau ada syarat-syarat lain, itu bukan orang beriman. Sebab tu kita kata pengakuan yang tidak ada sebarang tapi. Yang ketiga, ciri yang berkaitan dengan malam ini, ulama kata dalam beriman mesti disertai dengan pembuktian tingkah laku. Amalan tingkah laku. Ada satu hadis sahih yang disebutkan, laisal imanu bitamanni wat tahalli. Iman itu bukan cita-cita, bukan hiasan-hiasan lahiriah, hiasan letak air kerusi di dinding, letak surah Yasin di mana dan di, bukan setakat itu iman. Seperti iman bukan saja cita-cita hati dia, bukan saja hiasan-hiasan yang dia letak di motorkar ke apa, bukan setakat itu. Tapi yang kata iman ni, wa innamal imanu ma waqara fil qalbi. Yang dikatakan iman itu apa yang tersemat di hatinya, pengakuan tadi, ni keyakinan tadi, apa yang terbuku, yang tersemat di hati dia, wa saddaqahul amalu, dan dia membuktikan kebenaran iman tadi dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya. Sebab itu dalam definisi yang ulama jumhur terima ini, komponen iman tidak mesti ada 3 tu. Kalau telah satu daripada 3 ni tak ada, dianggap orang tu tidak beriman. Jadi kita pastikan. Kemudian iman yang macam inilah baru menampilkan seorang itu pekertinya belia, berluhur, perangainya baik, dia apply segala tingkah lakunya dengan kehendak imannya. Dia tak akan buat sesuatu yang bercanggah dengan kehendak imannya, dia tak akan buat sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Sama ada dia sebagai suami atau dia sebagai isteri, dalam apa juga konteks dia, dalam hubungannya, sama ada hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah amal ibadat dia lah. Hubungan dengan manusia sebarang interaksinya, sebarang reaksi dan sebarang perhubungannya dengan manusia dalam konteks apa juga. Kemudian Nabi sebut, apabila seseorang itu telah merasa nikmat iman yang dijelmakan dengan 3 pendirian tadi, dia sebut satu hadis. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Muslim dan Tirmizi. Zaqa ta'mal iman man radhiyallahu billahi ta'ala rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita selalu sebut radaitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Apabila dia sampai pada peringkat imannya macam itu, maka mulut dia akan mengatakan aku redha Allah sebagai Tuhan, dia menolak yang lain. Kemudian dia hanya terima Islam saja sebagai agama, tidak ada agama-agama yang lain yang dia terima. Kemudian dia hanya menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tidak ada yang lain. Tuan-tuan sekalian, benda-benda begini dah tergugat sikit sebanyak sekarang ini. Tuan-tuan tengok apa yang sedang berkembang di Timur Tengah sekarang ni, ya tak? Dengan liberalisasi yang sedang berlaku di Timur Tengah, di Dubai, di UAE, sampai dia telah buka kuil yang besar, gereja yang besar, tak? Sebagai reaksi
saya tak tahulah macam mana benda ni. Ulama' cuba menentang ke ulama' yang telah macam-macam lah kan. Saya tak nak panjang-panjang. Sebab saya tak tahu di mana konsep akidah yang dibawakan oleh Islam tu diterima oleh pemimpin Islam belaka tu. Saya terfikir apa sebab yang boleh jadi gini. Kadang-kadang terfikir macam ni, mungkin kerana tekanan-tekanan politik satu, tekanan ekonomi nombor dua. Sebab negara-negara Arab ni pergantungannya ialah kepada pelaburan-pelaburan luar, terutama daripada barat. Dia minyak, dia pun tak semua negara Arab yang ada minyak. Jadi survival dia bergantung pada pelaburan luar dan bergantung pada pelancong luar. Jadi apa yang berlaku di Timur Tengah dan terutama di Arab Saudi, saya rasa memang pergantungannya kepada pelancong. Projek-projek mewah yang mereka buat pun ialah pengunjungnya ialah semua orang bukan Islam. Tuan-tuan tengok dalam berbagai-bagai apa nama kegiatan-kegiatan yang bercampur tak? Majlis-majlis itu semua orang bukan Islam, sebab yang kaya-kaya itu orang bukan Islam. Itu satu. Atau dia sebagai satu kompromi juga, sebab Islam sedang berkembang dengan pesatnya di Eropah sekarang, dan dia orang pun tak boleh nak tahan lagi dah perkembangan Islam dengan masjid buka banyak di England dan sebagainya. Saya rasa sebagai sikap timbal balasnya, Islam juga kena buka pintu dia kepada agama ni. Saya rasa mungkin ini juga. Tapi dengan Hindu pun dia telah mula memberi layanan yang baik. Saya fikir je. Kemungkinan kerana tekanan-tekanan yang India buat kepada orang Islam di India. Sebab orang Islam di India tu sekitar lebih 200 juta. Bukan sikit-sikit. Daripada rakyatnya 1 bilion lebih dari 200 juta lebih Islam. Kita ni baru 30 juta, tak sampai. Dalam 20 juta je orang Islam. Tepuk tak sampai. Ni 200 juta. Tapi tekanan-tekanan ni nampaknya mungkin apabila Islam telah memberi ruang kepada orang Hindu dan sebagainya, dan ada pertemuan itu, mungkin kerajaan Hindu India akan sikit sebanyak slow down tekanan dia. Saya agak inilah kot dia punya apa. Itu pun saya tak tahulah apa dia punya ni. Kadang-kadang cuba nak cari justifikasi tentang mengapa jadi begitu. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila orang Islam telah beriman sampai peringkat yang macam ini, maka hatinya ketika itu dia keluarkan sebarang unsur yang mengeluarkan dirinya ataupun hatinya dan juga tingkah lakunya yang berlawanan dengan tuntun iman tadi. Dia pastikan kehidupannya macam itu. Sebabnya macam ni, apabila iman telah menguasai kita semua, kita nak pastikan apa yang berlaku di diri kita ni, hati kita fikir macam mana, otak kita macam mana expressionnya, mulut kita mengeluarkan apa benda, tingkah laku kita apa yang kita tindakkan. Dia akan pastikan semua benda itu selari dengan kehendak iman. Ini ketulinan iman. Maka dengan sebab itu, orang yang macam ini tidak ada tempat yang dia mengeluarkan dirinya daripada konsep beriman. Oh, dia tak apalah, kata ni masjid tak boleh lah, tapi dah tempat lain tak apalah kot. Kalau di masjid tu di kampung dia nak pakai benda-benda dedah aurat tak boleh lah. Tapi kalau pergi tempat-tempat macam ni boleh lah kot. Jadi gitu. Tak ada double standard macam itu. Dan benda tu banyak berlaku. Sebab apabila dia telah menjiwai benda-benda tu begitu, dia akan memastikan segala apa yang berlaku dalam hidup dia, terutama perbuatan-perbuatan dia, selari dengan kehendak iman dia. Itu satu. Disebutkan dalam satu hadis yang lain tentang kemanisan iman ni juga. Dia kata, saya jemahkan terus, ada 3 perkara seseorang itu apabila dia mendapati ketiga-tiga ni sekali, dia akan merasai nikmat iman dia. Apa dia? Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasul itu dia lebih cintai daripada orang lain. Mana tidak ada makhluk dan tidak ada siapa yang mengatasi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga termasuk anak isterinya tetap letak di bawah. Ini ada satu peristiwa tuan-tuan sekalian. Nabi sedang memberi satu khutbah wida, saya tak ingat. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kejap ya. Tak berani nak bulan cawan, takut dia mudah terbalik. Saya urut sini, saya balik kejap lagi ya.
tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah kamu mencintai aku lebih daripada bapa kamu, lebih daripada anak kamu dan lebih daripada orang lain. Apabila Nabi kata begitu dalam satu majlis, Sayyidina Umar ada di depan dia. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, mulai saat ini saya mencintai Rasulullah lebih daripada semua orang kecuali diri saya. Maknanya dia mencintai Nabi, tapi melebihi daripada orang lain, tapi tak termasuk diri saya. Maknanya dia sayang diri dia dululah, lepas tu baru Nabi. Nabi kata tak betul. Nabi kata, naklah kamu mencintai aku lebih daripada diri kamu juga, di samping semua orang lain. Oh, lepas tu dia betulkan balik. Ya, mulai saat ini saya mencintai Rasulullah lebih daripada diri saya dan semua makhluk-makhluk lain. Baru betul. Jadi cinta di sini tuan-tuan sekalian, cinta yang macam mana? Cinta dia sanggup demi kerana cinta perintah Allah. Dia sanggup buat apa saja. Demi kerana dia tidak melanggar hukum-hukum yang Nabi bawa, dia buat apa saja. Itu cinta. Sebab itu dalam bahasa moden pun, bukti cinta apa dia? Hamka kata bukti cinta apa dia? Hamka kata bukti cinta ialah pengorbanan. Jadi bukan I love you, you love me itu 1000 kali pun kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada bukti cinta. Tapi dia tak pernah kata I love you, darling, apa semua dia tak pernah ucap macam tu. Tapi dia tunjukkan cintanya tu dengan pengorbanannya. Apa saja kepentingan kekasihnya tu semua dia buat dulu. Apa saja kekasihnya yang tak suka dia tak akan buat. Saya pernah waktu saya belajar dululah. Bukan saya yang bercinta ni. Ada satu orang yang bercinta dengan girlfriend dia. Waktu peringkat awal, perempuan dia pun tak bagi perhatian apa-apa kepada dia. Tapi dia punya minat kepada perempuan ni, segala apa kepentingan perempuan ni semua dia yang buat dulu. Dia tolong pergi beli tiket bas nak balik, dia pergi hantar sampai ke rumah, apa semua masalah semua dia yang buat dulu. Bahkan dalam seluruh pergaulan tu dia tak pernah ambil kesempatan pun yang boleh menunjukkan kata dia tak jujur. Ya tak? Lama kelamaan perempuan ni kata, inilah lelaki yang patut jadi suami aku. Ya tak? Akhirnya kahwinlah, bahagia, aman damai. Bermakna dia tak pernah lafazkan I love you, you love me pun. Tapi dia telah membuktikan pengorbanan demi pengorbanan tadi tentang simbol dia cinta sungguh. Sehingga perempuan tu mengakui, tengok antara dia dengan perempuan tadi jauh lah. Perempuan tu dengan cantiknya, dengan lawa dan sebagainya. Tapi dengan pengorbanan yang ditunjukkan oleh calon ini. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Setakat kita mengaku beriman, Nabi pun sebut, ayat Quran pun sebut, banyak orang mengaku beriman. Tapi membuktikan keimanan. Sebab tu kalau orang kata bukti kata kamu beriman, apa dia? Dengan perbuatan, amalan, tingkah laku, perangai dan lain-lain. Itu, jadi dia sebutkan ada hadis ni, ada 3 tanda orang tu beriman. Yang pertama, dia cintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada orang lain. Yang kedua, dia tak mengasihi seseorang melainkan dia kasih itu kerana Allah. Misalnya dia cinta kepada orang perempuan pun, dia cinta perempuan ni kerana Allah, sebab perempuan itu layak menjadi isterinya dan Tuhan diizinkan, baru dia cinta. Dia tak cinta dengan perempuan yang tak elok dan sebagainya. Termasuknya dia tak benci pada sesuatu orang melainkan kerana cintanya kepada Allah, sebab Allah suruh benci kepada orang buat jahat misalnya. Jadi hal-hal begini, seperti mana dia benci kepada neraka sebab itu dia tak nak fikir bab neraka, dan dia cinta nak masuk syurga, dia akan bekerja keras untuk ke situ. Kemudian di satu peristiwa ditanya kepada Nabi, apa dia iman? Nabi menjawab ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi menjawab, "Idza sarratka hasanatuka." Yang kata iman ini antara cirinya, jikalau engkau buat apa-apa yang baik, engkau suka buat baik itu. Itu tanda engkau ada iman. Maksud kita buat baik dengan kerana suka, bukan kerana kita dipuji, kerana kita diberi ganjaran, tidak. Kita suka buat baik. Itu keturunan iman. Kemudian engkau rasa sedih apabila engkau buat tak baik. Ini pun banyak orang dia telanjak cakap, dia telanjur buat salah, dia rasa silap.
cepat dia rasa silap walaupun dia tak lafazkan pada orang. Dan itu juga tanda-tanda dia tu imannya ada. Maka ketika itu kata Nabi, engkau seorang mukmin yang baik. Itu ditanya kepada Nabi, apa dia iman? Kemudian ditanya pula oleh orang lain, apa dia pula dosa? Mal ismu. Nabi menjawab, idza haka fi sadrika syai'un fada'hu. Apabila kau ragui benda-benda yang kau nak buat rasa tak sedap saja, maka benda itu tak baiklah, kau jangan buat. Jangan sampai ada bukti, semua tak payahlah, ya tak? Kita rasa sesuatu yang tak sedap, tak baik aja, tak payah buat. Memanglah benda kebaikan, tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak tahu benda tak baik apa dia, benda baik apa dia, nak kena belajar tinggi-tinggi tak payahlah, nak kena semua tahu. Berapa orang yang tahu semua perkara dalam dunia ni. Tapi kita rasa tak berjedap je, tak usah buat. Itu dia panggil suara hati. Jadi kena tepuk dada, tanya hati lah, tanya dia. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, bagaimana kaitan antara beriman di dalam dengan penampilan luarnya adalah satu kaitan yang cukup seni, yang boleh mengubah tingkah laku seseorang. Kemudian dengan kerana itu, apabila iman sampai kepada tahap macam tu tuan-tuan sekalian, segala amalan-amalan yang selari dengan Islam ni tidak rasa berat lagi daripada dia. Kita katakan orang yang selalu bangun sembahyang tahajud malam tu, sebenarnya kalau pada orang yang tak pernah buat, kalau dia tiru-tiru tak sanggup buat. Tapi bila orang yang dah buat, dah biasa buat, tanya orang yang biasa-biasa buat. Dia kata kalau dia tak bangun, dia tak boleh lena dah lepas tu. Jaga masanya, kata dia selalu jaga dalam pukul 2, pukul 3. Dia pergi ke bilik air, terus dia buat tahajud kan. Dia selalu buat tahajud. Tiba-tiba satu malam dia bangun juga, tak pergi bilik air. Dia nak datang tidur semula tak boleh. Melainkan dia terus sembahyang tahajud dulu. Sebab terlalu biasa dia buat. Anda sampai peringkat macam itu. Itu sebagai contoh-contoh kecil lah. Begitu juga apa ada janji-janji dia dengan orang, apabila sebuah komitmen dia dengan orang, semua macam itu. Jadi sampai peringkat benda tu berat kepada orang yang kurang beriman, tapi ringan kepada orang yang beriman. Begitu juga tuan-tuan sekalian, orang yang suka berhutang orang ni. Dia berhutang sampai beratus ribu pada, tapi dia buat tak tahu je tak bayar ni. Kita kadang-kadang kita sesangkut kat kedai makan tu RM5 tak bayar lagi pun kita dah tidur tak sedap lah. Tapi dia berpuluh-puluh ribu biasa badak gitu je. Cuba kita fikir level orang berkenaan dengan level orang yang sensitif ini. Itu ukuran iman tu. Jangan nak nanti ambil tindakan undang-undang apa semua tu, baru kita katakan itu orang tu jadi baik. Undang-undang ni dia tak boleh capai melainkan kepada orang yang mampu je. Kalau kita tengok nanti keadilan secara dunia, baru kita nak jadi baik. Tak berapa orang yang boleh dapat keadilan secara dunia ni. Tapi yang menjadikan kita baik ni ialah suara hati kita. Jadi saya tengok dalam komitmen macam ini pun banyak ada perbezaan. Di kalangan kawan-kawan saya pun begitu. Kadang-kadang sangkutannya dengan orang dia buat mudah je, buat tak tahu, buat tak kisah je. Sampai kita dengar pun terperanjat. Berita dia bukan berita angin, tapi jadi beritahu oleh mangsa tu sendiri. Tapi kejap-kejap tengok tukar baru. Kejap-kejap tengok pergi ke umrah. Tapi hutang kawan ni dah beberapa kali tak bayar-bayar. Tapi jangan haji berserban ke sini-sini. Jadi benda begini tuan-tuan sekalian, itu penampilan-penampilan yang ditimbulkan oleh sifat-sifat nifak. Minta maaf lah ni. Sifat-sifat kepura-puraan. Nifak itu bahasa Melayu adalah hipokrit. Berpura-pura. Melindungi keburukan-keburukan dengan penampilan-penampilan yang nampak cantik, tetapi sebenarnya jauh hari yang kenal mutu maknikam. Saya, ialah dalam hidup saya terdapat ramai juga macam ni. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya pula macam mana, saya cuba menjadi terbaik dalam konteks saya. Benda-benda yang besar-besar gitu, tunai janji. Saya ingat saya sangkut hutang dengan orang 5 sen pun tak ada, melainkan saya terlupa kot. Saya pergi makan kat kedai sebelah rumah saya tu, kadang-kadang dia kata tak apalah, duit 50 sen tak ada, dia nak tukar duit RM1 terpayah, dia kata 50 sen bayar kemudian dia datang. Saya balik ambil 50 sen, saya pergi bayar waktu tu juga. Kadang-kadang dia ketawakan saya. Saya bukan masalah ketawa, kalau saya terlupa, saya datang pula beli besok, awak tengok saya, awak senyum je lah, awak tak minta. Benda tu kecil, tapi bermakna saya, komitmen saya dah. Di sementara saya lupa, saya pergi bayar dulu. Kalau sampai besok, lusa saya tak bayar, saya pergi setiap hari ke kedai awak tengok saya macam itu, jadi, oh ustaz ni tak boleh pakai awak ni. Saya tak nak benda tu berlaku pada saya.
Motoka. Motoka anak-anak saya ada. Saya tak pernah minta nak pakai motoka anak saya. Setakat yang saya ingat tak pernah lagi. Walaupun dia pakai motoka macam mana. Kerana tu dia pun segan nak minta motoka saya. Saya ada dua anak-anak pun banyak bagi motoka. Sebab apa? Sebab kita jaga bukan maruah kita bukan sekat dengan orang, tapi dengan anak juga termasuk. Ya tak? Kemudian bahkan kalau pergi makan misalnya, saya kata jom pergi makan, bawa belanja. Saya ajaklah bawa pergi makan ke mana-mana yang tempat-tempat yang kita padan dengan kita lah. Jadi saya bayar 100%, dia nak tolong bayar tak payah. Bapa kata bapa nak bayar apa bayar. Sebab saya nak jaga cakap saya kepada anak-anak. Tapi alhamdulillah, kalau saya buat begitu, dia orang treat saya pun macam itu juga. Dia orang tak pernah minta apa-apa dengan tak sebarangan kepada saya. Ya tak? Semua keempat-empat orang sekali. Jangan kerana itu, benda tu berlaku bukan kerana saya marah ke apa, tapi treatment yang berlaku. Sebab Sayyidina Ali kata, petua Sayyidina Ali, mudah ya petua dia. Kalau kamu tak suka orang buat kepada kamu, jangan kamu buat benda tu kepada orang. Kalau kamu tak suka orang kata benda tak elok pada kamu, jangan kamu kata benda tu kepada orang lain. Itu dia maknanya kita bertindak. Suara hati kita tak elok kita buat pada orang macam tu, maka orang tu tak akan buat kepada kita macam tu. Misalnya kalau kita tak kelentong dia orang, kita tak pernah ambil sebarangan, orang tak akan buat ke kita. Jadi bila saya bercakap kepada orang-orang, saya kata saya tak pernah dianiaya, saya tipu dengan duit tertentu, saya tak pernah. Macam mana Ustaz buat? Orang saya ni, sekejap orang tu minta duit, kejap orang ni minta duit, orang lari pun banyak. Saya kata tak tahulah kot, sebab saya mungkin saya tak nak buat gitu pada orang. Gitulah kot. Saya ingat saya. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, benda-benda begini. Kadang-kadang mengelakkan benda-benda begini ini juga selalunya dipanggil reciprocal action yang berlaku antara kita dengan kita buat begini, orang bagi timbal balik macam itu. Kemudian saya nak baca satu ayat Quran tuan-tuan sekalian tentang perbezaan iman dengan amal ya. Iman dengan Islam berbangkit daripada sini juga. Tuan-tuan boleh buka ayat Quran surah Al-Hujurat daripada ayat 14 sampai ayat 18. Panjang sikit ayat itu. Qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu. Datang orang Badawi, ni ayat ke-14. Datang sekumpulan orang Badawi, dia kata kami telah beriman, dia kata depan Rasulullah. Tapi Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, qul lan tu'minu. Jawab pada mereka, wahai Muhammad. Ni saya tafsir sekali ya. Kamu jawab pada mereka, wahai Muhammad, sebenarnya kamu tak beriman lagi. Walakin qulu aslamna. Tetapi kamu hanya sepatutnya kamu cakap kami telah Islam, kami terima Islam. Sebab iman tadi benar hati. Ha, ini timbul. Tak maaf ya. Kamu jangan mengaku kamu beriman. Kamu baru saja masuk Islam. Sepatutnya kamu mengatakan kami telah beriman. Kami telah Islam. Setakat itu saja, bukan beriman lagi. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Apabila iman itu betul-betul dah masuk kepada hati kamu. Kau setakat ini baru mengaku dengan mulut, tapi belum tentu hati kamu masuk atau tidak iman itu. Wa in tuti'allaha wa rasulahu, iaitu sampai pada peringkat kamu betul-betul taat Allah dan Rasulnya, barulah iman itu, barulah iman itu masuk pada hati kamu. Kamu patuh betul-betul di atas perintah Allah dan Rasulnya. La yatikum min a'malikum syai'a, maka sedikit pun tidak kurang apa-apa yang telah kamu buat. Innallaha ghafurur rahim. Dan ayat yang berikutnya, Tuhan tambah ayat pada itu, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Surah Al-Hujurat itu surah 49 tuan-tuan sekalian ya. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman ini ialah yang mengaku beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tak pernah ragu-ragu. Sebab itu saya katakan tadi, apabila katakan jangan pergi kebakaran, dia terus pusing balik sebab dia beriman dan dia yakin penuh, tak ragu-ragu. Tapi kalau kita katakan jangan buat jahat, jangan buat tak elok, terus berjalan juga, bermakna kemungkinan iman itu penuh dengan ragu-ragu.
Kalau orang tu beriman betul-betul syurga neraka seperti mana dia takut api dengan ombak tadi, dia tak buat maksiat. Tapi sejauh mana perbezaan itu? Itu keraguan bermakna dalam keimanan dia. Apabila dia beriman dengan Allah dan Rasulnya dan tidak ada sebarang keraguan, dia buktikan keimanan itu, wajahadu bi amwalihim, maka dia sanggup berjihad dengan hartanya. Berjihad dengan harta ni tuan-tuan sekalian, berkorban, berbelanja dengan harta lah. Kita tengok ni pejuang-pejuang pembebasan Palestin, pejuang Chechen, pejuang petani dapat bantuan daripada penderma-penderma antara bangsa, jutawan-jutawan Arab pun ada. Sampai berjuta dia orang tangguh. Walaupun proses perpindah duit itu secara illegal ikut dunia. Dunia ni kalau bantu Islam semua illegal. Ya tak? Tapi mereka ni sanggup. Sampai berjuta saya dengar, seperti mana pejuang-pejuang Beirut dan sebagainya dapat bantuan-bantuan luar. Yang berlaku begitu juga Osama Laden hari itu. Bahkan kalau perlu wa anfusihim, perjuangan mereka sanggup dengan harta dan dengan nyawa aja kalau perlu. Itu sanggup mati syahid di medan peperangan. Fi sabilillah, dengan jalan Allah. Ulaika humus sadiqun, orang-orang ini. Sikit lagi ayat tadi. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Saya terjemah dia ikut tafsir saya tak terjemah wording situ ya. Itu ringkas sangat, tak cukup. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, iaitu kepada orang Badawi tadi, orang Arab yang datang daripada luar ni, adakah kamu nak mengajak Allah, nak beritahu Allah tentang agama kamu? Kamu manut Islam tu, kamu nak beritahu kepada orang yang kamu telah beriman? Itu pertanyaannya. Sedangkan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, termasuklah apa yang ada di hati kamu. Itu makna dia. Kamu tak usah duduk tabik-tabik dada yang kamu mengaku beriman. Itu maksudnya. Sebab Allah mengetahui segala-galanya. Itu ayat yang ke-16. Sebab orang tu datang, dia bukan sempat apa-apa pun, dia mengaku kebenaran, dia terus, kami beriman ya Muhammad. Tuhan tegur supaya Nabi menjawab kepada mereka macam itu. Kamu berada di peringkat baru Islam, belum tentu kamu beriman betul atau tidak. Itu maksud dia. Faham tak? Yamunnuna alaika an aslamu. Mereka datang buat begitu semata-mata nak jack Nabi ataupun nak memberi sanjungan kepada Nabi. Kerana Muhammad, kami dah masuk Islam dah, nak bagi Nabi seronok. Itu makna dia. Betul-betul nak menyukakan Nabi dengan perbuatan mereka itu. Kita kata nak kipas Nabi lah. Kena tengok tafsir betul-betul dia. Dia datang tu nak kipas Nabi, nak mengatakan, oh kami dah masuk Islam dah. Jadi nak bagi Nabi gembira lah. Tuhan cukup halus ayatnya sebenarnya tuan-tuan sekalian. Bagaimana halusnya Tuhan memeli sikap orang yang macam ini. Begitu juga orang yang hypocrite, orang yang pandai berkipas apa semua tu, dia tak pernah datang pun bila ada tujuan. Dia ikut orang tu sampai ke bilik air. Tu adalah udang di sebalik mi. Ini pun macam itulah ni. Mereka nak menyanjung kau, mereka nak memuji kau kerana mereka telah menganut Islam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Jawab pada mereka, wahai Muhammad, jangan kamu nak puji-puji aku, jangan kamu nak ambil sempena kepada aku dengan kerana keislaman kamu tadi. Tak usahlah kamu buat-buat begitu pada aku. Balillahu yamunnu alaikum. Sebenarnya Allah yang telah memberi kebesaran hati kamu untuk kamu beriman. An hadakum lil iman. Allah yang telah membuka hati kamu untuk kamu beriman. Tak usahlah kamu datang nak beritahu kepada Nabi, tak perlu. Seolah-olah dia datang tadi nak mengagungkan Nabi, nak beritahu kata mereka itu telah Islam. Tak payah buat begitu, Tuhan dah tahu dah. Jadi sepatutnya Nabi kata, kamu kena bersyukur kepada Allah kerana Allah telah membuka hati kamu untuk kamu menerima Islam. In kuntum sadiqin, kalau kamu benar-benar beriman, kena bersikap macam itu. Bermakna kena puji Allah, syukur kepada Allah. Datang tak usahlah berkipas kepada Nabi dan sebagainya. Itu maksudnya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Kerana Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah melihat apa yang kamu buat. Ayat ni tuan-tuan sekalian mempunyai signifikan. Janganlah kita hypocrite, mengada-ngada nak tunjuk-tunjuk perbuatan baik kita. Dengan manusia kita bolehlah tipu. Boleh kita buat yang berlaku banyak kita sekarang ni pun banyak macam itulah. Tapi dengan Tuhan tak payah kamu mengada-ngada sebab ada satu layer lagi
di hati kamu, bahkan kamu sendiri pun mungkin tak sedar, Tuhan lebih tahu tentang apa yang ada di hati kamu. Ya, dalam bab iman ni tuan-tuan sekalian, lazimnya kita bila kita buat apa-apa, selalunya kita terfikir apa orang kata, apa orang tengok dan sebagainya. Fikiran macam itu tidak boleh jadi asas untuk kita nak buat baik ataupun untuk kita tak buat baik. Fikiran macam itu untuk please manusia. Ada unsur-unsur ketidaktulinannya. Dia nak pergi masjid, kalau aku tak pergi, aku ni ustaz, malu. Orang tengok, pergi juga kerana ustaz. Ni tak? Ada di kampung saya teman-teman dulu lah. Dia tak pernah pergi masjid, tapi dia nak kahwinkan anak je. Pihak masjid, kalau dia tak pernah nampak di masjid, pihak masjid akan pulau majlis dia. Tak nak pergi dan akan mensahkan dia. Jadi dia dalam 2-3 bulan sebelum anak dia nak kahwin, dia pergi ke masjid rajin elok. Jadi orang masjid kata, itu ada tujuan, itu ada udang sebalik mi lah. Lepas selesai dia menjadi dah hilang balik daripada masjid. Tapi orang masjid pun manusia juga. Taklah sampai hati nak bertindak, dia pun manusia juga. Tapi kalau kita padankan benda itu dengan unsur iman, maka perbuatan tadi tidak ada makna apa-apa. Begitu juga di masjid sekarang ni pun, pergi jemaah ada berkala nampak 2-3 minggu hilang, 2-3 bulan lepas tu timbul balik, tak pergi mana-mana pun, ada di kawasan itu je. Tapi dikeranakan dengan berbagai-bagai kerana, dengan kerana kemanusiaan, maka iman benda-benda begitu tak diterima. Jadi ayat ini nak mengatakan, kalau dah kamu beriman, kamu tak usahlah datang untuk tabik-tabik nada pada Nabi nak tunjuk seolah-olahnya nak kipas Nabi, nak mengatakan supaya Nabi seronok yang mereka telah beriman. Patutnya Nabi kata, kamu memuji Allah dan kamu bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memberikan kamu hidayah supaya kamu beriman dan kamu jadi baik. Itu lebih baik. Ayat ini mempunyai signifikan yang cukup baik untuk membezakan di antara seorang itu beriman atau sekadar Islam. Sebab itu kalau tuan tengok rukun iman ada 6. Kesemuanya percaya. Semuanya percaya. Percaya pada adanya Allah. Percaya kepada adanya malaikat. Percaya kepada adanya kitab-kitab samawi. Percaya kepada apa lagi? Rasul-rasul. Percaya kepada adanya hari kiamat. Percaya kepada untung baik, untung jahat. Kesemua percaya. Percaya dengan yakin. Itu asas. Kalau kita terpokok benih. Maka datang kepada membuktikan kepercayaan itu barulah rukun Islam. Tentu rukun Islam. Mengucap. Yang tadi percaya kepada adanya Allah. Mengucap membuktikan. Mengucap itu dah ada perbuatan. Yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua, baru mendirikan semayang. Perbuatan. Yang ketiga, puasa. Perbuatan. Yang keempat, zakat. Perbuatan. Yang kelima, haji. Perbuatan. Ini kita ambil yang basic. Menunjukkan kedua-dua dia apabila apa kaitannya antara seorang beriman atau tidak. Tidak memadai je kalau kamu hanya dari segi perbuatan kamu semayang semua elok tapi hati kamu tak sampai ke situ. Tak memadai sama sekali sebab iman itu asas. Faham? Kalau kamu buat juga pun iman tak sampai ke mana, munafik sifatnya. Atau sebaliknya, kamu percaya, kamu mengaku semua tapi tak buat. Itu dia panggil fasik. Fasik ini percaya tapi tak buat. Munafik tak percaya tapi berpura-pura sebagai buat. Kafir percaya pun tidak, buat pun tidak. Yang betul-betul mukmin percaya dan buat. Jadi kita nak pilih mana di antara 4 grup ini. Yang paling buruk tak percaya dan tak buat, kafir. Yang buruk juga tak percaya tapi berpura-pura buat. Ini munafik. Bahkan Tuhan sebut munafik lebih teruk daripada kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah sekali. Lebih teruk sebab mereka menggunakan simbol Islam kepura-puraannya untuk menipu orang, menjadi api dalam sekam, menjadi pengacau, pengadu domba dan sebagainya di zaman Nabi. Sebab itu Tuhan kata mereka ni lebih teruk daripada orang kafir. Yang ketiga, fasik. Fasik mengaku tapi tak buat. Macam saya katakan mengaku rokok tu tak baik tapi hisap juga. Mengaku syurga neraka tu betul, percaya tapi tak sembahyang, tak puasa. Tapi dia mengaku kata api itu bahaya, dia tak pergi betul. Itu contoh saya. Saya suka pakai contoh itu saja untuk menggambarkan bagaimana. Maka yang keempat yang terbaik sekali ialah mukmin. Dia tak kata Muslim.
Muslim sekadar macam orang tadi, macam dalam ayat yang saya baca tadi, itu mengaku Islam tu. Sebab belum tentu imannya ada atau tidak. Jadi yang kita nak mukmin. Sebab setiap mukmin mesti Muslim. Tapi tak mesti setiap Muslim jadi mukmin. Mukmin percaya dengan hati, apply dengan perbuatan. Sebab iman tadi ada 3. Mengaku dengan hati, percaya dengan hati, yakin, mengaku dengan mulut, bukti dengan tingkah laku. Islam mengaku dengan mulut, buat tapi hati tak terima atau tak buat. Jadi inilah saja sikit sebanyak malam ni. Saya cuba highlightkan balik, ini bukan benda baru sangat, tapi setakat nak menimbulkan kesedaran. Ada orang tanya saya dalam grup WhatsApp petang ni, mengapalah rasuah banyak orang Melayu, penindakan orang Melayu banyak dilakukan oleh kalangan-kalangan agama, pada ada yang bukan agama, pada pemimpin yang kita nampak baik dengan perkembangan semasa lagaknya. Maka saya menjawab, rujuklah kepada surah Al-Baqarah daripada ayat 8 tadi sampai ayat penghabisan. Ramai di kalangan orang Islam yang mengaku beriman tapi tak beramal. Ya tak? Jadi saya kata itu antara puncanya. Sebab itu saya pernah ceramah satu ketika, Nabi datang berjaya menjadi kuasa dunia dalam 4-5 abad kemudian. Dia tak bawa minyak, dia tak bawa teknologi. Saya pernah sebut sini, aku tak silap saya. Dia tak bawa apa-apa senjata canggih. Tapi Nabi dengan kepimpinannya dan orang Islam yang lepas itu berjaya menjadi superpower of the world by that time. Hampir 1/3 dunia telah ditawan oleh Islam. Apa kekuatannya? Kekuatannya mereka berada di atas makna dan tuntutan iman la ilaha illallah, lahir batin. Dia applykan la ilaha illallah dalam tingkah lakunya, dalam sikapnya, dalam perangainya. Sama seperti ayat saya baca tadi, sanggup mati di medan perang kerana kebenaran. Sekarang mengapa mula jatuh? La ilaha illallah tu tinggal mengucap untuk tahlil je. Orang tak sanggup mati dengan kalimah ini. Orang tak sanggup beramal sepenuh dengan kalimah ini. Bahkan orang sanggup kelentong pula dengan setengah-setengah pendirian yang berkaitan dengan agama. Jadi mulalah. Jadi naiknya Nabi di zaman Abbasiyah menjadi kuasa dunia kerana mempertahankan la ilaha illallah dan dominasi dia. Dan jatuhnya Nabi, bukan jatuhnya Nabi, jatuhnya Islam serta jatuhnya Abbasiyah kerana mula dah mengenepikan tuntutan la ilaha illallah. Itu sebab dia. Kalau tuan-tuan tengok di akhir-akhir pemerintahan Abbasiyah itu, arak penuh dalam istana, gundik-gundik penuh, berbagai-bagai penyelewengan berlaku. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh. Jadi kita, tuan-tuan ambillah daripada iktibar sejarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.